Bab 2 Perwakilan Data Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Subtopik 2.1.4 Penambahan dua nombor perduaan. Boleh dilihat di dalam buku teks muka surat 28. Untuk melaksanakan operasi tambah dua nombor perduaan, terdapat 5 tata cara yang perlu dipatuhi untuk melaksanakan operasi tersebut. Di bawah ini menunjukkan jadual tata cara bagi menambah dua nombor perduaan. Kita lihat dulu tata cara yang pertama. Apabila operasi tambah nombor perduaan iaitu 0 tambah 0, kita lihat pada jadual nombor nilai tempat. 0, nilai 0 yang tiada dalam baris nombor perduaan ni ditambah dengan 0 masih lagi tidak dilabelkan di dalam jadual nombor perduaan ni, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah 0. Hasil tambah ini adalah sama seperti matematik biasa. Matematik biasa tu kita akan simpulkan sebagai nombor perpuluhan. Seterusnya tata cara yang kedua, kita akan lihat bagi operasi tambah nombor perduaan iaitu 0 tambah 1. Apabila 0 ditambah dengan 1, 1 dilabelkan di bawah nilai tempat 1, maka kita akan dapat hasil tambahnya adalah 1. Jadi sama juga seperti matematik biasa, iaitu 0 tambah 1, kita akan dapat 1. Seterusnya kita akan lihat pada tata cara yang ketiga, iaitu 1 tambah 0. Apabila 1, nilai 1 yang berada di bawah nilai tempat 1 ditambah dengan 0, maka hasilnya kita akan dapat 1. Hasil tambah nombor perduaannya kita akan dapat 1. Sama juga seperti matematik biasa, 1 tambah 0 kita akan dapat 1. Seterusnya tata cara yang keempat, kita akan lihat operasi tambah nombor perduaan iaitu 1 tambah 1. Apabila 1 ditambah dengan 1, maka hasil tambah bagi nombor perduaan tersebut akan menjadi 10. Akan menjadi 10. Ingat tata cara ini, 1 tambah 1, dia akan mendapat 10. Apabila kita membuat dalam matematik biasa, kita semak dalam matematik biasa, dalam matematik 1 tambah 1 adalah 2. Tetapi dalam nombor perduaan, disebabkan kita tak nombor perduaan hanya terdiri daripada digit 0 dan juga 1. Jadi apabila kita lihat pada nilai tempatnya, jadi ia mempunyai maksud yang sama seperti matematik biasa. Maknanya 1 ni adalah 2 dan 0 ni 0. Jadi ini adalah 2. Nilai ini adalah 2 dalam nombor perduaan. Dalam matematik biasa adalah 2. Seterusnya kita akan lihat tata cara yang kelima, iaitu 10 tambah 1. 10 tambah 1, maka kita akan mendapat nilai hasil tambah nombor perduaan tersebut adalah 11. Jadi 11 apabila kita membuat semakan dalam nombor perpuluhan ataupun matematik biasa. Dalam matematik biasa, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kita tahu 10 ni adalah 2 tambah dengan 1, kita akan dapat 3. Sebab tu dia nyatakan 1 sebab 1 ini adalah 2, 1 ini adalah 1, jadi hasil tambah ni adalah 3. Jadi nombor perpuluhan adalah 3. Tapi bila kita nak tunjukkan dalam bentuk nombor perduaan, kita letak 1, 1. Itu adalah 5 tata cara yang semua pelajar perlu patuhi untuk melakukan operasi tambah bagi dua nombor perduaan. Selepas ini kita akan aplikasikan 5 tata cara operasi penambahan ini ke dalam soalan-soalan yang diterima. Mari kita lihat pada contoh 2.4 pada muka surat 29. Soalannya, hitungkan hasil tambah bagi dua nombor perduaan iaitu 100 dan 101. Apabila kita nak buat hasil tambah, kita akan susun mengikut matematik biasa, 100 ditambah dengan 101. Untuk melaksanakan hasil tambah dua nombor perduaan,
Yang pertama, kita akan selesaikan daripada belah kanan dahulu. Okay, pada belah kanan ini, kita akan lihat rujuk ingat semula pada tata cara yang sebelum ni. Okay, apabila kosong tambah 1, iaitu menggunakan tata cara yang 2 tu, okay, di mana kosong tambah 1, kita akan mendapat nilai 1. Okay. Selepas kita dah selesai itu, kita akan laksanakan baris yang seterusnya. Okay, pada baris yang seterusnya iaitu kosong tambah kosong. Kosong tambah kosong merupakan pada jadual adalah tata cara yang pertama. Jadi kosong tambah kosong, kita akan mendapat hasilnya adalah kosong. Sudah selesai, kita akan selesaikan pada baris yang seterusnya iaitu 1 tambah 1 yang berada pada tata cara yang keempat. Okay, 1 tambah 1 kita akan mendapat 1 kosong. Okay, apabila kita nak menulis 1 kosong, jadi kita tuliskan 1 kosong seperti biasa. Maka jawapannya adalah 1001. Okay, jadi apabila menulis jawapan, pastikan di hujung ini kamu letakkan subscript 2 bagi menunjukkan jawapan ini adalah nombor perduaan. Okay. Sekarang cuba kita semakkan adakah jawapan ini adalah betul seperti matematik biasa. Jadi kita semak. Okay, kita buat satu jadual nilai tempat iaitu 8421 ataupun 1248. Okay, kemudian setiap nombor tu di bawah nilai tempat masing-masing. Okay, yang baris pertama ini satunya terletak di nombor 4. Jadi kalau matematik biasa dia akan jadi 4. Kemudian kita letak ini juga, satu ni berada di bawah 4 dan satu ni berada di bawah nilai tempat 1. Jadi 4 tambah 1 adalah 5. Okey. Seterusnya kita tengok pada jawapan ini. Okey, nilai 1 ni berada di bawah nilai tempat 8 dan 1 ini berada di bawah nilai tempat 1. Jadi 8 tambah 1 akan menjadi 9. Adakah operasi matematik ini adalah betul? 4 tambah 5 adalah 9. Okey, jadi kita dapat semak dekat sini bahawa jawapan ini adalah betul. Seterusnya, mari kita lihat contoh 2.5 di muka surat 29. Okey, soalannya cari hasil tambah bagi nombor perduaan 1010 dan 111. Okey, jadi kita letakkan dalam bentuk pengiraan 1010 dan kemudian kita ada nombor yang kedua iaitu 111. Disebabkan 111 ni ada 3 digit sahaja, jadi automatik di depannya adalah nilai kosong. Okey, mari kita cuba tambahkan bermula daripada yang sebelah kanan dahulu. Apabila kosong tambah 1 menggunakan tata cara yang kedua, kosong tambah 1 kita akan mendapat nilai 1. Okey, seterusnya kita akan laksanakan yang kedua, 1 tambah 1 dengan tata cara yang keempat iaitu 1 tambah 1 kita akan mendapat nilai 10. Okey, apabila kita nak meletakkan jawapan 10, jadi kosong diletakkan di ruang jawapan dan 1 dinaikkan di bahagian atas. Okey, seterusnya kita akan laksanakan pada kolom yang ketiga tu. Okey, pada kolom ni kita akan laksanakan dahulu yang atas ni dulu. Okey, tata cara yang ketiga iaitu 1 tambah 0 kita akan mendapat nilai 1. Okey, kemudian baru kita teruskan dengan yang bawah. Tadi kita dapat 1, kita akan teruskan 1 tambah 1, maka kita akan dapat 10. Okey, dalam tata cara yang keempat. Jadi 10 jawapan yang kita dapat, maka 0 kita letak bawah dan 1 dinaikkan di atas. Okey, kemudian kita sudah selesai yang tadi, kita laksanakan kolom yang terakhir ni. Okey, iaitu 1 tambah 1 menggunakan tata cara yang keempat. Okey, 1 tambah 1 kita akan mendapat 10. Okey, kita akan mendapat 10 apabila 1 tambah 1 ni. Okey, kemudian 10 kita akan tambah dengan 0 ni. Okey, maka kita akan dapat 10 tambah dengan 0, kita akan dapat 10. Okey, jadi jawapan yang kita akan perolehi adalah 1001 dengan subscript
2. Okey. Jadi betul ke jawapan ni? Jadi sama-sama kita semak semula macam adakah operasi yang kita dapat ni, jawapan yang kita dapat ni adalah betul. Okey, kita lihat semakan ni. Kali ni kita buat nilai tempat sampai ke 16. Sebab apa? Jawapan yang kita perolehi tadi ada 5 digit. Jadi 5 nilai tempat diperlukan. Okey, kita lihat yang pertama. 1 ini berada di 8, 1 ini berada di nilai tempat 2. Jadi 8 tambah 2 adalah 10. Kemudian baris kedua, 1 di 4, 1 di 2, 1 di nilai tempat 1. Apabila ditambahkan, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1 akan jadi 7. Jadi 7 sini. Okey, kemudian yang bawah ni, 1 ni adalah 16 dan 1 ni adalah 1. Jadi 16 tambah 1 adalah 17. Adakah betul operasi matematik ni? Okey, 10 tambah 7, jawapannya 17. Jadi apabila kita semak hasil tambah ini adalah seperti yang matematik biasa, logik, maka jawapan yang kita tunjukkan ini juga adalah sama, adalah betul. Seterusnya kita akan lihat pada subtopik yang berikutnya, iaitu 2.1.5, iaitu penolakan dua nombor perduaan. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 31. Dalam melaksanakan operasi penolakan pula, terdapat 4 tata cara yang perlu dipatuhi untuk kita menyelesaikan operasi tolak bagi dua nombor perduaan. Okey, mari kita lihat tata cara bagi operasi tolak nombor perduaan. Tata cara yang pertama, okey, iaitu kosong ditolak dengan kosong, maka hasil tolak tersebut kita akan dapat kosong. Okey, seperti dalam matematik biasa ataupun nombor perpuluhan, kosong tolak kosong adalah kosong. Seterusnya kita akan lihat tata cara yang kedua, iaitu apabila operasi tolak nombor perduaan 1 ditolak dengan kosong, maka kita akan dapat nilai 1 bagi hasil tolak nombor perduaan tersebut. Okey, sama juga dalam bentuk nombor perpuluhan, 1 tolak kosong sama dengan 1. Kemudian kita lihat pada tata cara yang ketiga, iaitu di mana operasi tolaknya adalah 1 tolak 1. Okey, 1 tolak 1, maka kita akan dapat hasil tolak nombor perduaan tersebut adalah kosong. Ini sama seperti konsep matematik biasa dalam bentuk nombor perpuluhan, iaitu 1 tolak 1 sama dengan kosong. Berikutnya kita lihat pada tata cara yang terakhir, iaitu tata cara yang keempat, di mana operasi tolak nombor perduaannya adalah 1 kosong tolak 1. Apabila 1 kosong tolak 1, maka kita akan dapat jawapan 1. Okey, dalam matematik biasa, okey, 1 kosong tu adalah 2. Manakala kita tolak dengan 1, nilai 1, maka kita dapat 1. Okey, jadi sama konsepnya dengan matematik biasa. Okey, nombor perduaan 1 kosong tolak 1 dapat 1. Dalam nombor perpuluhan, 2 tolak 1 adalah 1. Jadi kita kena ingat 4 tata cara ini untuk melaksanakan operasi tolak bagi dua nombor perduaan. Okey, kita lihat pada contoh 2.7 di muka surat 31. Soalannya, cari hasil tolak bagi dua nombor perduaan 1101 dan juga 1001. Jadi kita susun sama juga macam operasi penambahan tadi, tapi kali ini kita akan menolak nombor perduaan ni. Okey, kita bermula daripada sebelah kanan, okey, iaitu 1 tolak 1 menggunakan konsep pada tata cara yang ketiga. Apabila 1 tolak 1, ya, kita akan dapat kosong. Okey, seterusnya kita akan laksanakan pada kolom yang kedua, iaitu kosong tolak kosong. Okey, mengikut tata cara yang pertama, kosong tolak kosong sama dengan kosong. Jadi kita tulis kosong di sini. Okey, kemudian kita akan selesaikan di sebelahnya, iaitu operasi 1 tolak kosong.
Okey, 1 tolak kosong kita akan gunakan tata cara yang kedua, iaitu 1 tolak kosong sama dengan 1. Okey, sudah selesai, kita akan selesaikan pula yang terakhir ini 1 tolak 1. 1 tolak 1 gunakan konsep pada tata cara yang ketiga. 1 tolak 1 kita akan mendapat kosong. Okey, jadi maka jawapan yang kita akan tuliskan adalah 100 dengan subscript 2. Okey, kita abaikan nilai kosong yang di hadapan ni. Kita akan hanya tulis 100 subscript 2. Okey, cuba kita semak menggunakan konsep yang sama. Nilai tempat 8421. Okey, kemudian kita semak baris yang pertama, 1 berada di bawah 8, 1 berada di bawah 4 dan 1 berada di bawah 1. Jadi 8 tambah 4 12, 12 tambah 1 adalah 13. Okey, kemudian di baris yang seterusnya kita lihat 1 ni berada di bawah 8 dan 1 berada di bawah nilai tempat 1. Jadi 8 tambah dengan 1 kita akan dapat 9. Okey, kemudian kita tengok pada baris jawapan ini. Okey, 1 ni berada di 4. Okey, jadi kita letakkan nilai 4. Okey, mari kita tengok matematik ni adakah logik matematiknya, iaitu 13 tolak 9, jawapannya 4. Jadi dari segi semakan ni ia adalah matematik yang betul. Maka kita boleh gunakan jawapan ini 100 bersamaan dengan 4. Dan kita lihat pula pada contoh 2.8 di muka surat 31, iaitu cari hasil tolak bagi nombor perduaan 1010 dan 1001. Okey, jadi kita susun mengikut matematik biasa. Kemudian kita akan laksanakan operasi penolakan dahulu, iaitu apabila kosong tolak 1 tidak boleh dilaksanakan, maka kita akan melaksanakan fungsi pinjam daripada sebelah. Jadi apabila kita pinjam nilai 1 ini, nilai 1 ini akan menjadi kosong. Okey, bila sini kosong, maka kita pinjam sini telah menjadi 10. Okey, tadi kosong, sekarang dia dah jadi 10. Okey, kita cuba laksanakan 10 tolak 1. Okey, kita akan menggunakan tata cara yang keempat, iaitu 10 tolak 1, maka kita akan dapat jawapan 1. Okey, seterusnya dah selesai, kita akan laksanakan di baris berikutnya. Okey, tadi nilai telah menjadi kosong. Okey, 0 tolak 0. Okey, kita ikut tata cara yang pertama, iaitu 0 tolak 0, maka kita akan dapat nilai 0. Dah selesai, kita akan laksanakan di berikutnya, iaitu 0 tolak 0. Okey, masih gunakan tata cara yang sama, iaitu tata cara 1. 0 tolak 0 sama dengan 0. Okey, selesai. Kita selesaikan yang terakhir, 1 tolak 1 menggunakan tata cara yang ketiga. 1 tolak 1 sama dengan 0. Maka kita tulis 0 dekat sini. Okey, sudah selesai, maka jawapan yang kita perolehi adalah 1 subscript 2. Okey, kita ambil nilai 1 ni saja. Yang di hadapan ni kita abaikan. Jadi kita akan dapat 1 saja dengan subscript 2. Okey, mari kita buat semakan semula. Okey, tadi 8. Okey, 8. Kemudian tadi sini nilai 1. Jadi ni 2. Jadi 8 tambah 2 kita akan dapat 10. Okey. Kemudian di bawah ni 1 ni berada di nilai tempat 8, 1 ni berada di nilai tempat 1. Jadi 8 tambah 1 kita akan dapat 9. Kemudian yang baris jawapan ni, 1 ni berada di nilai tempat 1. Okey, jadi jawab sini kita akan letak 1. Jadi apabila kita semak 10 tolak 9 adalah 1. Jadi ini adalah jawapan matematik asas ataupun nombor perpuluhan. Maka logiknya jawapan ini adalah betul. Okey, kita teruskan dengan contoh 2.9 di muka surat 32.
Tentukan hasil tolak bagi dua nombor perduaan 1100 dan 1011. Kita susun nombor perduaan tadi ikut baris dia. Okey, kemudian kita akan boleh laksanakan yang pertama sekali adalah kosong tolak 1. Okey, apabila kosong tolak 1 tak boleh, jadi kita perlu pinjam daripada sebelah. Tetapi apabila sebelah ini juga kosong tolak 1 tidak boleh juga, maka kita perlu pinjam lagi dari sebelah. Maka dalam situasi ini, di baris yang kedua ini daripada belakang ni, okey, di baris ini dia akan meminjam di sebelahnya dahulu. Jadi apabila dia meminjam 1 ini, nilai 1 ini akan menjadi kosong. Okey, bila dia pinjam, nilai yang di kolom yang kedua ni dia akan menjadi 10. Okey, tapi kita tak boleh laksanakan ini dulu, kita laksanakan yang sebelah kanan dulu. Jadi nilai kosong ini sudah boleh meminjam nilai di sebelahnya. Okey, jadi 10 ini macam mana kita nak bagi dia pinjam? Okey, jadi 10 ini kita akan tolak 1, maka kita akan dapat 1. Okey, tadi 10 pinjamkan 1, jadi 10 tolak 1, kita akan dapat 1. Jadi dekat sini nilai kosong ni telah menjadi 10. Okey, jadi apabila kita lihat boleh berlakunya operasi penolakan, maka kita akan teruskan operasi di sebelah kanan ni, iaitu menggunakan tata cara yang keempat. 10 tolak 1, maka kita akan dapat jawapan 1. Okey. Sekarang kita teruskan dengan 1 tolak 1 pula. 1 tolak 1 menggunakan tata cara yang ketiga, kita akan dapat nilai kosong. Okey, berikutnya 0 tolak 0. Okey, 0 tolak 0 menggunakan tata cara yang pertama. 0 tolak 0 kita akan dapat nilai kosong. Dan yang terakhir 1 tolak 1. 1 tolak 1 menggunakan tata cara yang ketiga. 1 tolak 1 sama dengan 0. Okey, maka kita akan dapat jawapannya adalah 1. Okey, 1 subscript 2. Okey, adakah jawapan yang kita buat ini betul? Okey, jadi kita semak semula berdasarkan soalan tadi. Okey, di baris yang pertama kita ada 1100 tadi, 1100 yang tadi soalan asal dia. Okey, jadi 1 tadi berada di 8, 1 juga berada di nilai tempat 4. Jadi 8 tambah 4 kita akan dapat 12. Okey, kemudian di baris yang kedua 1 berada di nilai tempat 8, 1 berada di nilai tempat 2 dan 1 berada di nilai tempat 1. Jadi 8 tambah 2, 10. 10 tambah 1, kita akan dapat 11. Dan berikutnya, di baris jawapan ini, nilai satunya terletak di nilai tempat 1. Okey, jadi jawapannya 1. Okey, kita semak adakah operasi matematik ini adalah betul. Jadi 12 tolak 11 dapat 1. Jadi logiknya matematik ini, maka kita boleh gunakan jawapan kita ini 1 subscript 2 untuk menentukan hasil tolak bagi nombor perduaan 1100 dan 1011. Berikutnya kita akan lihat pada subtopik 2.1.6, penambahan dan penolakan nombor perduaan dalam menterjemahkan aksara pengekodan ASCII. Boleh lihat pada buku teks muka surat 33. Okay, sebelum kita lihat penambahan dan penolakan nombor perduaan, okay, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan pengekodan ASCII. Papan kekunci ataupun keyboard terdapat satu set kod piawai yang mewakili setiap aksara.
kod tersebut dikenali sebagai kod ASCII ataupun dipanggil secara penuhnya American Standard Code for Information Interchange. Okey, maksud di sini adalah di keyboard kita tahu komputer yang kita gunakan hanya memahami kod mesin saja ataupun binary code yang terdiri daripada nombor perduaan iaitu 1 dan juga 0. Jadi setiap papan kunci, butang pada papan kunci akan memegang nombor perduaannya yang tersendiri. Okey, nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan kod ASCII dengan keyboard tadi. Kod ASCII ni menggunakan nombor perduaan untuk mewakili setiap aksara. Okey, nombor perduaan yang terdiri daripada nilai 0 dan juga 1. Kod ASCII mempunyai 128 aksara yang digunakan dalam kebanyakan sistem komputer. Okey, maksud di sini adalah kod ASCII yang terbina dalam keyboard terutamanya mengandungi 128 aksara iaitu 28 huruf, nombor dan juga simbol yang terdapat pada keyboard. Okey, kita tengok pada situasi di bawah macam mana keadaan apabila kita menekan keyboard, kemudian kita menghantar nombor perduaan tersebut, kemudian apa yang dipaparkan di komputer mengikut nombor perduaan pada kod ASCII. Okey, yang pertama, apabila pengguna menekan papan kunci, okey, kita tekan papan kunci bukannya kita tekan huruf tu, tetapi kita menghantar kod nombor perduaan. Sebagai contoh yang di atas ni, saya tunjukkan pada gambar raja yang pertama ni. Apabila kita menekan huruf A besar, kita menekan A besar, sebenarnya kita menghantar kod 01000001 ke dalam komputer. Kita hantar kod, bukannya kita hantar huruf. Okey, apabila kita menghantar kod menggunakan papan kunci, okey, papan kunci akan menerjemahkan yang kod tadi. Okey, yang kita tekan tadi ke dalam bentuk kod ASCII. Ini kod ASCII lah. Okey, yang nilai-nilai nombor perduaan ni kita panggil sebagai kod ASCII. Kemudian apabila dah sampai kepada komputer, okey, pada unit pemprosesan, okey, pada unit pemprosesan ni dia terima kod tersebut, dia akan terjemahkan semula kod tersebut ke bentuk aksara. Okey, dia terjemah kod ke bentuk aksara, maknanya dia akan paparkan di skrin. Okey, maknanya dia tak paparkan kod. Kalau dia paparkan kod, maknanya pengguna tak akan faham apa maksud kod tersebut. Okey, melainkan kita mahir sudah menghafal kod tersebut. Okey, daripada gambar rajah di atas ni juga menunjukkan okey, setiap aksara adalah berlainan kod ASCII-nya. Okey, contoh kat sini A kecil, kod ASCII-nya adalah berbeza dengan A besar. Okey, apabila kita tekan 5, kod ASCII-nya adalah berbeza dengan huruf-huruf ataupun simbol yang lain. Sama juga dengan simbol. Okey, apabila kita tekan, kita menghantar nombor perduaan yang berbeza dengan nombor dan juga huruf yang lain. Seterusnya, mari kita lihat jadual yang menunjukkan kod ASCII dan juga perwakilan aksara-aksaranya. Mana setiap aksara-aksara ini akan ada kod ASCII-nya yang tersendiri. Di sini boleh dilihat kod ASCII yang ada ini tidak sama dengan aksara-aksara yang lain. Okey, dia mempunyai kod unik dia yang tersendiri. Okey, walau macam mana pun, okey, ini adalah nombor-nombor, simbol dan juga huruf-huruf yang boleh kita dapati di atas papan kunci. Jadi apabila kita tekan papan kunci, dia akan menghantar kod ASCII ini ke dalam komputer. Kemudian komputer akan menerjemahkannya ke layar skrin untuk kita lebih memahami. Okey, jadi dalam jadual ini hanya ada 95 perwakilan aksara. Okey, jadi baki tadi kita tahu ada 125 perwakilan aksara. Okey, jadi
ini hanya sebahagian 95 perwakilan aksara. Okey, jadi kod ASCII ni kita akan gunakan pada penambahan dan juga penolakan nombor perduaan. Okey, mari kita lihat pada contoh 2.11 di muka surat 36, iaitu kita perlu menambahkan kod ASCII 0011 0010 dan juga kod ASCII 0011 0101. Okey, apabila penambahan kod ASCII ni, okey, kita tengok pada kod ASCII, okey, terdapat 8 digit. Okey, kita akan menggunakan 4 digit yang terakhir untuk operasi tambah tersebut. Okey, di depan ni dah sama, kita tak perlukan penambahan dia, jadi kita hanya melaksanakan operasi penambahan 4 nombor yang terakhir. Jadi kita susun seperti matematik biasa, 0010 ditambah dengan 0101. Okey, jadi kita ingat balik, kita perlu patuhi tata cara operasi tambah. Okey, kamu boleh rujuk balik dalam buku teks kamu, apakah terdapat 5 tata cara operasi tambah. Jadi kita akan laksanakan yang pertama, 0 tambah 1 kita akan dapat 1. 1 tambah 0 kita akan dapat 1. 0 tambah 1 kita akan dapat 1. Dan 0 tambah 0 kita akan dapat 0. Maka jawapan akhir bagi soalan ini kita akan dapat 0111. Dan ingat lagi, yang permulaan tadi 0011 kita akan letakkan di hadapan jawapan kita. Maka apabila kita tengok pada jadual kod ASCII 0011 0111, okey, jawapan yang kita dapat tadi adalah bersamaan dengan aksara 7. Jadi jawapan yang akan kita tulis untuk soalan ini adalah 0011 0111, okey, subskrip 2 bersamaan dengan aksara 7. Okey, kod ini adalah untuk aksara 7. Untuk kaedah yang lebih pantas, okey, tanpa konsep pengiraan, kita boleh mendapatkan jawapan tanpa membuat langkah-langkah pengiraan. Okey, jadi menggunakan jadual kod ASCII, okey, soalan tadi 00110010, ia adalah aksara 2. Kemudian kod ASCII 00110101, ia adalah aksara 5. Jadi kita tambahkan aksara tersebut, 2 tambah 5, maka kita dapat 7. Okey, jadi 7 ini kita lihat pada jadual, 7 ini adalah kod ASCII-nya adalah 0011 0111. Jadi ini adalah cara kaedah pantas macam mana kita nak mendapatkan jawapan terus tanpa membuat langkah pengiraan. Lebih mudah, lebih cepat. Seterusnya kita lihat pula pada contoh 2.11 di muka surat 36. Kali ini soalannya menolak kod ASCII 00111000 dengan kod ASCII 00110111. Jadi sama juga macam penambah tadi. Okey, kita lihat kod ASCII ini. Jadi kita akan menggunakan 4 digit yang terakhir ini, okey, untuk melaksanakan penolakan, operasi tolak. Jadi ingat lagi 4 tata cara operasi tolak. Jadi kita gunakan 4 tata cara tersebut untuk melaksanakan operasi tolak ini. Okey, jadi hasil jawapannya adalah kita dapat 0 tolak 1. Okey, kita tak boleh, jadi kita kena pinjam. Maka kita akan dapat sini 10. Okey, 10 tolak 1 kita akan dapat 1. Okey, sini telah kita pinjamkan tadi, jadi sini adalah berapa? 1. 1 tolak 1 kita akan dapat 0. Sini juga telah dipinjamkan sebelah sini, jadi sini tadi telah menjadi 1. 1 tolak 1 kita akan dapat 0. Dan sini tadi 0. Okey, telah dipinjamkan ke bahagian yang lain. Jadi 0 tolak 0 kita akan dapat 0. Okey, maka jawapan dia kita akan dapat untuk kod ASCII ni adalah 00110001. Okey, ingat lagi
Kita letakkan semula 4 angka awal ni di jawapan ni. Okey, apabila 00110001 ia bersamaan dengan aksara 1. Okey, jadi kita akan tulis jawapan 00110001 subskrip 2 bersamaan dengan aksara 1. Ini jawapan dia. Okey, selain daripada kaedah pengiraan jalan kerja yang perlu ditunjukkan, kita juga masih ada lagi kaedah pantas mendapatkan jawapan tanpa membuat langkah pengiraan. Okey, cara yang sama kita berdasarkan kepada jadual kod ASCII, okey, iaitu 00111000 ia bersamaan dengan 8. Okey, kemudian 00110111 ia bersamaan dengan aksara 7. Jadi 8 tolak 7, maka kita akan dapat nilai 1. Jadi 1 ini adalah kod ASCII-nya adalah 00110001. Jadi kita dah dapat jawapan terus kod ASCII bagi aksara 1 tanpa membuat langkah pengiraan. Okey, itu cara kaedah pantas untuk mendapatkan jawapan.